Bismillah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا
Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita hadiahkan sekali lagi Ummul Kitab, juga kepada keluarga dan sahabat baginda, tidak dilupakan kepada ibu dan ayah kita yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah, dan kepada sekalian roh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat kiram. Bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha illa Allah asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Petikan daripada firman Allah Surat At-Taubah ayat ke-18 yang bermaksud masjid-masjid Allah hanyalah dihidupkan, yang dimakmurkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan solat, menunaikan zakat dalam keadaan mereka takut, dalam keadaan mereka tidak takut melainkan Allah. Merekalah orang yang diharapkan tergolong di kalangan mereka yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha besar, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitar rajula ya'tadul masjida fashhadu alaihi bil iman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Sepotong hadis sahih daripada riwayat Ibnu Khuzaimah yang bermaksud, sesiapa yang selalu mendatangi masjid, berikanlah, kata Nabi, kesaksian dirinya sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali, Al-Fadil Sahibul Ustaz Azmi, yang merangkap tuan guru kita
sebagai guru takmir kita di qaryah kita, dan juga merupakan orang kuat rumah Allah di Masjid Jami' Jelebu ini, Kuala Kelawang. Yang dirahmati Allah, lagi kita kasihi, lagi kita kenali kepada Al-Fadil, Tuan Pengerusi, pihak ahli jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Siap serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Kuala Kelawang, Jelebu. Kepada sekalian tuan-tuan guru, alim ulama, para ustaz, para ustazah, cikgu-cikgi, dan kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak serta sahabat-sahabat dan adik-adikku sekalian, yang juga sebentar tadi kita telah dihidangkan dengan beberapa alunan qasidah, alunan bait-bait syair, yang mana menjadi suatu hiburan alternatif bagi kita di samping hiburan umat Islam, iaitulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang merupakan bukan sekadar hiburan tapi ibadah yang paling utama, yang paling aula, yang paling afdal. Di samping alunan-alunan nasyid juga kita tidak boleh nafikan bahawa di saat dan tika ini, generasi hari ini, bagi mereka yang mungkin lenguh dan lesu nak dengar Quran, kot-kotlah apabila dimasukkan dengan kalimatun thayyibah yang keluar daripada bait-bait puisi syair dalam alunan nasyid sebentar tadi, mampu untuk menggerakkan hati yang sedang gersang, insya-Allah. Dan pada malam ini juga satu sejarah bahawa kita tahu rupa-rupanya suara Al-Fadil Ustaz Azmi kita ni 8 tiang tak jauh daripada Salim Iklim aja. Saya lama kenal dengan Ustaz Azmi. Dia pun dah sampai ke rumah Ana dengan zawjah, dengan anaknya. Tapi inilah pertama kali Ana nampak bakatnya. Itulah dia. Innallaha ta'ala jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, cantik, dan Allah amat menyukai perkara yang indah dan perkara yang cantik. Dan pada malam ini Ana juga ucap tahniah, tabarakallah, barakallahu fiik, kepada Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti Negeri Sembilan, kerana memberi kerjasama yang amat erat, amat bersilaturahim daripada anak yang datang daripada jauh ini. Walaupun anak ini daripada Perak, tetapi anak duduk di satu qaryah yang namanya Gopeng, ibu bapa rahimakumullah. Kebetulan di Gopeng ini, bapa rahimakumullah, kebanyakan orang di Gopeng adalah tergolong daripada golongan Ar-Rawi, orang-orang Rawa. Kalau kita pergi ke Sumatera Barat, atas sikit daripada Poken Tapuih dia panggil, Rawa tu. Dan di sana Ana pernah duduk seketika di salah satu pesantren namanya Madrasah Al-Mustafawiyah, pesantren purba namanya. Dan di dalam sanalah Ana amat begitu mengenali rakan-rakan taulan yang menjadi pemburu ilmu, al-muta'alimin, yang bukan hanya orang Rawa, juga orang Aceh, dan yang paling banyak adalah golongan orang-orang Minangkabau. Kebetulan Ana hadir pada malam ini di qaryah yang sememangnya begitu sinonim dengan dikenali dengan budaya yang begitu unik, iaitulah hadirin hadirat, ibu-ibu, amai-amai, nenek-nenek, uci-uci sekalian, yang mana kita semua ini serumpun dari Sumatera Barat, Sumbar, ya, tak jauh daripada Bukit Tinggi tu. Dan alhamdulillah pada hari ini, walaupun saya qaryah Rawa, tapi sebenarnya tak asing dengan orang Minang ni, tuan-tuan. Dia lebih kurang jugalah. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur juga dengan kerjasama yang cukup baik daripada Al-Fadhil Ustaz Azmi, meyakinkan semua orang dengan kehadiran Ana yang sememangnya ibu bapa muslimin rahimakumullah. Setidak-tidaknya, walaupun bukan mengajar, saya tidak layak mengajar, tetapi berkongsi sesuatu yang baik pada malam ni, insya-Allah. Jadi Ana mohon satu je lah kemaafan, kerana memang tuan-tuan, jangkanya tadi nak sampai kemari ni memang jalannya straight, rupanya boleh tahan juga jalan je, tuan-tuan. Ana tanya Ustaz Azmi semalam, jalan macam Bukit Putih ke? Tak Ustaz, dia kata okey, jalan baru lah. Rupanya jalannya memang cantik, tuan-tuan, alhamdulillah. Cuma cornering dia tu tetap F1 Sepang juga.
Tapi walau bagaimanapun, bagi dah biasa ni adalah bisa tinggal biasalah. Bagi macam esei ni nampak payahlah sikit pasal kita jarang-jarang melalui jalan macam tu. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah dah sampai ke rumah Allah ini. Ana amat bersyukur kerana bertambah lagi lah sahabat-sahabat kita yang sama-sama mudah-mudahan dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, iaitulah antaranya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan mudah-mudahan kita ini akan dibangunkan, dibangkitkan, dibawa naik bas cara akhirat esok lah makcik amai semua. Dengan cara macam mana? Mak bawa ke mana? Bawa ke dalam syurga Allah. Buktinya sebagaimana firman Allah yang anda sebutkan sebentar tadi, dan juga sesiapa yang selalu mendatangi masjid, kata Nabi, berikanlah kesaksian dirinya sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah. Baik muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita juga saya juga terkejut dengan lagu-lagu yang disampaikan oleh kumpulan nasyid kita. Tahniah kepada rakan-rakan adik-adik sekalian di bawah kepimpinan Ustaz Azmi sendiri yang cuba membolosi jiwa manusia dengan kesenian Islam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini ana cuba nak membawa satu maudhu' yang tidak bermaudhu'. Sebab Ustaz Azmi dia tak bagi maudhu' khusus, tajuk khusus. Jadi ana rasa sebenarnya lebih bagus tuan-tuan untuk saya menyesuaikan dengan keadaan, keterampilan hadirin hadiratnya datang pada malam ini. Alhamdulillah daripada luar tadi sampai Petronas tadi ada yang kenal kita, Ustaz nak pergi mana? Nak kata di masjid mana, tak mana, dia kata kat atas tu je Ustaz. Kau tak pergi ke? Pergilah dulu, kau aku ikutlah, kata. Tak tahulah kau datang oleh sekarang kan, wallahu alam. Mudah-mudahan begitulah. Jadi sampai di luar tadi ada pula berada-berada ya, remaja-remaja kita. Alhamdulillah. Malam ni bila semua golongan dapat berkumpul dalam rumah Allah, nyatalah kalimah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Sabit kita bercerai-berai ni kerana apa? Kerana kita tak sama. Kan pergi karang tu dekat 7-Eleven, tengok kalau sepakat kita sama-sama datang rumah Allah, baik namanya surau atau musalla, tujuannya satu sahaja, untuk sama-sama kita bagi tahu sebagaimana Abu Lahab dengan si Abu Jahal. Dia bagi tahu kepada Rasulullah Muhammad, aku boleh bagi ke engkau 10 strategi untuk menyatukan orang Arab dengan orang Ajam. Tak payahlah kau sembang pasal Islam, tak payahlah kau nak berdakwah, kata dia. Tapi Rasulullah kata, la, tidak wahai pak saudaraku, yang boleh menyatukan umat Islam, orang-orang Arab, orang Ajam, orang Melayu, orang yang bukan Melayu, semua ini walakin la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu jalan sahaja untuk kita sama-sama berpadu, untuk sama-sama kita kenikmatan, kelazatan yang katakan ada spirit of masjid dalam rumah Allah. Mana majlis ilmu? Kalau semua orang ramai-ramai datang, tuan-tuan perempuan, jom kita heboh-hebohkan pergi ke surau, jom ke masjid dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak sama-sama meletakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang paling tinggi. Masjid di Jalabu ke, di Kuala Kelawang ke lah, elok sangat dah. Cantik lah, tinggi dia tu dah. Dan alhamdulillah kehadiran pun cukup ramai malam ni. Saya pun alhamdulillah berbangga juga. Ini tak kurang daripada 200,000 orang, termasuk yang tak datang lah. Ustaz Azmi kata mungkin malam ni dia kata macam raya, dia kata. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitulah insya-Allah taala ya. Sebenarnya tuan-tuan, tak usah kata kita di Kelawang, di mana-mana masjid pun begitulah. Kita kalau nak tengok masjid ni penuh, tunggulah waktu-waktu dan saat ketika yang anda akan cuba sebut nanti. Tapi alhamdulillah malam ini dek kerana satu program kita boleh berkumpul mendengar firman-firman Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kita nak kembali balik jalan pulang bersama-sama menuju bawah satu cahaya, tuan-tuan. Dan kita jangan lupa bahawa waktu maghrib sebentar tadi kita telah pun masuk ke dalam satu bulan takwim hijrah yang cukup cantik, yang cukup dimuliakan juga. Berbanding jugalah dengan bulan Ramadan, bahawasanya pada maghrib tadi kita telah memasuki satu Rajab.
Jadi jangan lupa makcik, amai-amai sekalian jangan lupa balik rumah karang, pakcik-pakcik jangan lupa, nenek-nenek sekalian balik rumah karang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa Nabi dan para sahabat sebelum masuk je waktu Rajab, bulan Rajab. Inilah doa dia. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan juga sampaikanlah kami nanti insya-Allah dengan izin kau ya Allah juga, sampailah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini doa dia makcik. Saya ulang sekali lagi, nampak bawa buku tu komen alhamdulillah. Dan yang tak bawa buku dia memang pakai hafal, aku tahu. Dia ada passion boleh hafal kepala, ada passion tulis buku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini 3 bulan tu dikumpulkan sekali dalam satu doa. Selalu kita bukan dengar Allahumma barik lana fi Rajab, yang selalu kita sebut Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan tuan-tuan dah makan, aku belum nampak kayu. Tapi boleh tahan jugalah, alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, bila bulan Rajab sebenarnya adalah suatu charge. Makcik, rakan-rakan, brother-brother sekalian sekarang ni yang di luar, kita semua ada satu seorang handphone sekarang. Handphone ni ibarat sebagai, kalau orang dah berkahwin, dia kata handphone tu isteri nombor 2 dia makcik. Kata dia lah, jangan marah makcik ya. Kadang-kadang handphone ni adalah alat telekomunikasi, penting juga. Jadi kalau kadang-kadang bila bateri kong, bahasa orang sekarang, bateri dah habis, apa dia buat? Dia charge balik bateri tu. Jadi nak charge bateri tu kadang-kadang, ibu bapa muslimin muslimat rahimakumullah, Allah pun ajar kita gitu juga. Sebelum sampai bulan yang dianugerahkan awalnya rahmat, pertengahannya pengampunan, akhirnya pembebasan daripada neraka Allah, Allah Ta'ala letakkan dulu Rajab dan Sya'ban. Apa itu bulan Rajab? Rajab, Ra, Jim, Ba. Itu kita kena mengajilah sama-sama. Alhamdulillah lah, walaupun anak ni dulu dalam kategori duduk zaman jahiliah juga, larilah sekejap kan. Tapi sompek-sompek juga mengaji makcik. Sebab mengaji Quran ini, bahasa Arab ini, huruf-huruf hijaiyah Arab ini, kita kena kenalkan. Alhamdulillah Ustaz Azmi ada. Ustaz-ustaz kita banyak di Jalabu ni mau ondak dengan tak ndak aja. Kita nak mulakan tarbiyah ni, Quran ni daripada awal. Nak celik Quran ni makcik daripada awal. Ni remaja-remaja sekarang ni bermula, walaupun dia suka dengar-dengar lagu Aku Memang Mencinta Wanita, itulah lagu dia orang hari ni. Tapi kalau tuan-tuan perempuan, kalau kita buat program elok-elok sesuai dengan jiwa remaja, insya-Allah budak-budak ni datang. Dan kita pupuk nilai-nilai bagi dia seronok mengaji. Tengok dalam akademi Quran, ni 17 hari bulan ni patutnya anak di sana sekali. Tapi pasal 17 hari bulan kita ada di kem tentera di Keluang, tak dapat lah dan nolong. Patutnya 17 tu sekali di sana, dan peminta kita nyanyi nasyid sekali. Jangkanya hari tu tarikh awal TV9 bagi 18 hari bulan, rupanya tukar pula 17. Jadi saya nak bagi tahu, ada akademi Quran TV9, ada bacaan Quran, celik Quran, tengok Iqra, bacaan Iqra. Ustaz kita yang mengajar tu, cara ceria, macam Ustaz Azmi, cara ceria. Yalah orang dulu lain cara dia, kan? Tapi kita kena ikut tiu dia. Umar Ibn Khattab kata, didiklah anak kamu mengikut zaman dia. Jadi tuan-tuan perempuan, teknik tu aja kadang kita ubah. Tujuannya satu juga, supaya budak-budak ni hafal. Tapi betul juga orang-orang dulu, ya, kalau mengajar Quran sampai sekarang kita ingat. Itu kalau jenis main rotan buluh ni pun satu hebat juga. Ingat sampai sekarang, hafal. Tanyalah budak-budak kadang-kadang yang melia balik, tapi tanya tak balik. Ayat ini tahu pasal apa? Tahu pasal ayat Iqra lah yang paling payah aku nak menghafal dulu ustaz kata. Ayat Iqra lah menyebab tangan aku biru-biru kata kalau rotan dia ustaz. Jadi dia ingat ayat tu. Tapi kaedah sekarang dah terlalu banyak mudah. Kita mau dengan tak mau aja. Sebab itu bermula Quran ini bermula daripada abatathajaha khadadha razasa shasada taza'a ghafaqa kalamana wa aya. Budak-budak. Mula budak-budak. Anda dah buat postmortem dah, beraja-remaja rempit ni, relax-relax saja tanya Syekh. Abatat saja tahu ke? Tobat lahum tak tahu dia.
Bukan remaja sini lah, remaja tempat lain lah. Remaja sini pun lebih kurang jugalah. Kan? Sebab kita nak mula dari kecil. Bila dari kecil ke makcik, melokek makcik, melokek kutak. Kalau lah tua-tua lah gayat-gayat kepayah sikit. Kan? Maklumlah. Dia kan gigi dah gugur, mata lah kabur, pipi lah kondur, uben lah berterabur. Jadi bila nak mengingat payah, kadang-kadang baca elok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ke surah lain ujung. Patutnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi lah gayat ustaz katanya. Dah tua. Kadang baca doa kunut pun Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Sekali lagi doa makan. Makmum kata belakang. Pasal lalu lupa. Saya akan cerita bab otak ni tuan-tuan. Kita baru aja keluarkan sebuah buku motivasi menceritakan kecanggihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak guna dia cara baik. Sebab itu pupuk nilai-nilai murni, otak dah dibagi dah kepada kita, akal sudah ada, dididik waktu kecil anak-anak kita. Dah tu dah hafal Quran sikit, baru naik pula sikit. Hafalkan bulan Islam. Kalau bulan orang putih sekarang hafal kita. Januari, Februari, Mac, April, hafal. Tanya bulan Islam ustaz. Tahu ustaz? Apa nama Syawal Syawal aja lah sampai ke sudah. Kira nak raya je dia. Lepas tu kita kena ada suatu tindakan pengislahan. Banyak sekarang macam ni kumpulan nasyid tadi ada. Kerana apa ditubuhkan kumpulan nasyid? Nak menghafal, mudah menghafal. Selalu payah kalau hafal tak berlagu ni makcik. Betul tak makcik ya? Dia bubuh lagu. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Thani di zadaman Islam Jumadal Ula Jumadal Ukhra Rajab and Sya'ban Ramadan and hafal Syawal semua nak rayu lah kah? And Syawal Zulqa'dah and Zulhijjah di zadaman Islam. Tak maaf cakap Jawa aku sikit ya. Itu maknanya melalui seni. Hafal 12 bulan. Cubalah tuan-tuan tanya balik sekarang, singgah kat Petronas, ke Shell, ke Esso tu saja tanya budak-budak muda. Tanya bulan Islam tahu. Ini benda yang kita bincang dalam rumah Allah ni supaya kita ambil balik. Apa yang orang tua-tua dulu pasak, benamkan dalam benak hati otak kita, yang hari ni remaja lalai, tak nak ambil. Peluang ada, dia orang tak nak rebut. Kita dah buat macam-macam dah. Sebab itu bermula daripada bawah. Sebab itu Quran ni ajarlah ikut mana pun. Cara negori pun cara negori lah. Kan? Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, depan ke depan lah, tak kisah. Kalau orang Perak, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu cara orang Perak. Ada bunyi slang Perak sikit. Orang Jawa kan lain sikit. Ustaz, saya mengajar lain bunyinya ustaz. Mengapa pula bunyinya lain? Ialah isteri saya lah mengajar anak saya lain bunyinya ustaz. Macam mana katanya ustaz? Lam seper lam, waw medu-medu, lam potong lam, alhamdulillah. Mempertahankan kejawaan sungguh. Orang Jawa ni tuan-tuan. Saya bukan Jawa, saya Rawa. Tapi kaedah mengajar, ikutlah. Jangan sampai seolah gaib. Saya pun mengajar juga sikit-sikit Quran ni tuan-tuan. Buka kelas. Ni saya tengah bercadang dengan Jabatan Hafiz Islam Perak nak buat sekolah Quran balik. Adalah ustazah-ustazah balik daripada Mesir apa semua ni. Kita nak daripada tak ada rujuk, jalan terus buat kerja dakwah. Tapi itulah kadang-kadang masalah yang datang tu pun Masya Allah, tersilap masuk pintu pejabat pun tak tahu. Kabur matu. Tanya pun Assalamualaikum. Alam macam pakcik ni kata. Apa datang kenapa pakcik? Nak belajar Quran ni. Boleh pakcik. Kaedah apa tak? Senang aja. Ikut ustaz lah. Janji bunyi sudah lah. Ikut pakcik. Kaedah baru ni, kaedah baca cara orang dulu lah. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Ikut pakcik. Alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Bagus pakcik, bagus.
Huruf ba pula pakcik. Ba di atas, ba di bawah bi, ba di depan bu, ba bi bu. Sila pakcik. Ba di atas ba di bawah bi, ba di depan bu. Sekali nampak huruf ta di atas ta. Babi buta. Udah babi buta pakcik. Aku tak ajak pakcik babi buta. Jadi kalau lah payahlah kalau dah tu payah pakcik. Muda-muda ni. Tuan-tuan saya cakap banyaklah. Bilang berapa orang remaja malam ni. Cuba bilang tengok. Yang gemar ke rumah Allah. Kita tidak dapat nafikan bu. Ya? Sebab itu tanggungjawab kita semua. Sebab umat Islam bila berhimpun dalam rumah ibadah setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari, itu ketika berjemaah solat 5 waktu, ia dianggap perhimpunan peringkat rendah yang boleh diadakan baik di surau ataupun masjid. Sedang perhimpunan mingguan diadakan pada hari Jumaat, iaitu mengerjakan solat Jumaat di dalam rumah Allah, yang dianggap perhimpunan agak besar dan melibatkan ahli dari beberapa surau. Surau ni sembahyang 5 waktu. Hari Jumaat ada surau naik taraf diri Jumaat pun boleh juga. Masjid lagi cantik, semua orang surau datang ke masjid. Itu perhimpunan besar ni bapak rahimakumullah. Maka hari Jumaat adalah hari besar dan hari mulia bagi umat Islam. Manakala perhimpunan yang paling besar ialah di Arafah ketika mengerjakan ibadat haji di Mekah. Ya para haji semua, para hajjah sekalian yang dah pergi ke Mekah, boleh bayangkan bagaimananya nikmatnya, bagaimananya ruhnya bila semayang di Mekah itu, di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ramai dah saya tahu, banyak muka-muka Pak Haji ni pergi ke Mekah kita. Cuba fikir balik. Sebab orang ke Mekah ni, bila dia balik ke Mekah tu, dia akan datang ke masjid, dia mesti cinta, rindu, remuk, dendam. Macam mana aku di Mekah hari tu 40 waktu aku tak miss solat di Masjid Nabi, macam tu 40 waktu aku tak 40 waktu atau setiap waktu selagi aku hayat di kandung badan, aku nak pergi ke Masjid Jami' ini insya-Allah taala. Yalah cuma di Mekahnya imamnya Syekh, kalau di Madinah imamnya Syekh Bari As-Subaiti lah. Kalau di Mekah imamnya Syekh Su'adul Syrim atau Syekh Abdul Rahman Sudais. Di Masjid Kuala Kelawang Syekh Azmi Al-Jalubi Al-Kuala Kelawangi. Itu je beza dia. Tapi sama. Kita dengar kadang-kadang kita pergi Mekah hari tu, haji-haji para hujjah sekalian, masya-Allah. Ni saya nak imbau balik. Beramai-ramai dengan bendera Malaysia, kita masuk terowong Muazzim. Bila start nak raya hari tasyrik malam 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, kita dah start bertakbir raya dah, kan? Tengok takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau Mekah, orang Mekah dia kalau takbir raya begitu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Papa Arab sana. Tengok pula bendera Pakistan pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu cara Pakistan lah, tu style masing-masing. Malaysia pula, Allahu Akbar, Allah. Sebab dia corona lah orang Malaysia rayu sini. Sebab rayu esok makcik, nak kek rayu dah ni esok raya, esok semangat sikit. Jangan sudih-sudih sangat. Rayu ni hari kemenangan, kan? Sebab itu dikatakan, yang kata sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Itu kemenangan kita memerangi kumpulan bersekutu Ahzab. Mana bila berperang, suasana dia mesti semangat. Tengok kalau Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allah. Mendayu-dayu. Tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain lah. Orang sini lebih kurang itulah, aku tahu. Sebab kampung aku macam tu juga. Kan? Tak apalah tuan-tuan. Berarti konsep kita tu kerana apa kita buat. Baik, kita balik. Kita dengar azan esok. Azan di Mekah kita macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berduyun-duyun macam kain putih, ardul bayadah, semua menuju ke mana?
nak merebut saf pertama dekat Kaabah. Itu pun katok je pergi. Katas tingkat 3 juga. Pasal kita ingat kita dulu, orang lain dulu nak merebut saf, tuan-tuan. Bagaimana kita dalam masjid Kuala Kelawang pula? Konsep tu kita tengok. Mengapa sana boleh, sini kita tak boleh buat? Pasal sana jangan main. Bertulak-tulak kita. Bertulak-tulak makcik. Yallah, yallah, yallah. Sampai marah Pak Arab tu. Nak dapatkan saf. Itu pun ada juga yang dah tahu dah azan, singgah je lagi memboli batu akid. Batu akid kan Pak Arab dia jual ikut letak aja, letak ke bawah aja batu akid. Pak Arab yang jenis-jenis Pak Arab yang tepi jalan ni lah. Ini Pak Arab Gurkha. Dia tepi jalan lah, sorban merah yang colour dia bontang dia tabur batu situ. Lalu Pak Abu tengok lah, ada pula batu kau itu ni posisi asin hari tu di kampung tu orang cari batu gitu. Kawan dah pakai ihram ni. Ihram ni 2 helai kain tuala yang tak berjahit. Maknanya seluar Superman tak boleh pakai. Yang lelaki lah ni. Alah, bayangkan ini jadi pasal arwah bapak saya kerja tabung haji. Dan anak pun ngikut dia juga bawa jemaah haji. Ini berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang dah patut kita pergi masuk dah. Orang nak semayang dah ni. Itu bukan masjid negeri, bukan masjid di Malaysia, masjid haram. Berjuta orang nak berkumpul satu tempat. Pak Abu lah duduk mencari batu akid. Mencari batu akid, dia tak boleh pasal orang Arab tu dia duduk di bawah. Jadi nak mencari batu pun kau duduk di bawah juga. Bila nak kau duduk di bawah mencari batu, awak pakai ihram makcik. Mencangkuang pula tu. Mengirai batu. Kau batu delima kau cantik lah ke cantik ada merah. Kau orang dah Melayu merah ya kata. Kau batu akid ni batu apa ni? Batu Pak Arab ni bukan faham nak biar jadid kata semua baru bagi dia. Jadid kata semua baru. Kata kita tengah mengirai batu, orang lain menengok batu kita ya. Astagfirullahaladzim. Minta maaf oleh Allah. Tapi ini realiti yang berlaku. Sebab itu kita kena faham makcik. Bila duduk dalam rumah Allah ini, muslimin muslimat rahimakumullah, datang surat samen kok. Dalam dalil okey. Maknanya kalau kita datang ke surau, datang ke masjid, tempat perhimpunan, kalau di Mekah tu paling besar, kita buatlah di sini sebagai, kalau sana sini junior dia tuan-tuan. Tapi di sisi Allah bukanlah Mekah, bukanlah Madinah, bukan Masjid Al-Aqsa. Walaupun itu 3 masjid yang wajib kita lawati, ziarahi dan semayang di tempat itu, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Itu dia. Ini ya bapak Rasulullah. Pasal apa? Kita tahu kita ini berdosa, tetapi kita juga biarlah tergolong orang yang berdosa, tapi dia sedar, dia tahu, dia segera beristighfar, segera bertaubat. Tuan-tuan jangan lupa variasi 2003. Salah seorang penyanyi, sepanjang perjalanan ini, bukan saya nak menyanyi lah rumah Allah, tapi memang menyanyi pun kan, nak bagi tahu. Tidak tak faham kalian kan, nak bagi tahu. Lembah dan lurah ku lewati. Mana pergi penyanyi itu sekarang? Apabila Allah Ta'ala ambil anak dia dalam kemalangan jalan raya nahas yang berlaku di Rasa, Selangor. Di Rasa, tak silap saya. Waktu tu kami pun tengah begitu, tengah kumpulan rock di Riyadh, tengah memang betul rock gergaji ketika itu. Kami tengah popular lah sikit ketika itu. Cuma Kak Zaitun Semeon dia planet lain, kami planet lain. Jadi maknanya bila balik daripada show di Kedah ke mana, bila lalu nak balik ke KL, accident Kak Zaitun Semeon, Allah Ta'ala ambil anak dia. Walhal anak dia tadi patut duduk sebelah, tapi nak duduk atas ribaan ibunda dia, Kak Zaitun. Bila dia ribu itulah, tiba-tiba blackout. It's really had a blackout. Accident. Tahu-tahu Kak Zaitun Semeon dalam wacana perbincangan dia dengan para pemberita, dia kata, kakak nampak satu kawah besar. Kakak nampak api menjulang-julang, dek. Kakak tengok, Masya Allah, berapa ramai orang dibakar.
Ingat kakak tak tengok jalan gelap dengan bunyi suara menjerit. Menjerit-jerit dalam kawasan tu. Kakak tak tahu, tiba-tiba kakak tergolong sekali. Tiba-tiba ada terasa panas daripada bawah kaki kakak, menggelegak otak kakak. Rasa dalam keadaan koma di hospital tu, dik. Seolah-olah kakak dibawa mengembara ke satu tempat yang begitu sekali ditakuti, digeruni oleh khususnya umat Islam yang sering membaca ayat-ayat Allah, ancaman neraka Allah. Kakak tengok bagaimana rasanya terasa api tu, dik. Kakak terasa bagaimana ditusuk daripada lubang dubur tu keluar kok mulut kerana perzinaan yang pernah dilakukan. Kak Zaitun Sami'un sebut di dalam Ruang Variasi 2003. Aku ingat sampai hari ni. Tapi hari ni mungkin dia dah tarik handbrake sikit, slow lah sikit. Walaupun orang lain nyanyi lagu dia, tapi maknanya Allah dah bagi peluang. Ana pun begitu juga. Cara Allah nak terbalikkan nafsu orang tu yang bergelojak jadi menunggangi dia, jadi raja nafsu, nak tukar jadi iman menunggangi dia. Macam-macam teknik kaedah Allah Ta'ala buat. Macam mak dadah. Mak dadah, kita tengah di Malaysia, mak dadah yang main-main. Baru-baru ni dadah bukan hanya ganja, heroin. Kita ada dadah sintetik, makcik. Dadah ni hari bukan macam dadah dulu. Dadah ni hari tengok-tengok kotak pensel anak kita, tengok-tengok macam taweh je ke? Bukan taweh tu syabu tu, makcik oi. Syabu tu macam taweh. Taweh tu buat ketiak, memutihkan ketiak. Tengok apa hal kau? Taweh, kata anak kita nak memutih ketiak ke mak? Rupanya itulah dikatuk sikit, dibakar, disok dia orang. Itu syabu. Ada satu lagi, itu mat syabu. Ikut mat gam pun ada juga. Gam bersikar tu, makcik, gam bersikar. Poning apek nak nutup pintu kedai tak boleh, laku. Apek biasa satu, kata budak-budak. Apek pun tahu dah. RM10 penjara, RM10. Bukanya tutup gam tu di hidung. Tuan-tuan, ibu-ibu, tolong dengar baik-baik. Satu hospital baru-baru ini dah bedah siasat satu remaja yang mati akibat menghidu gam. Apabila dirobek saja dada dia, diparah otak dia, dapat tengok rupanya otak penghisap ataupun penghidu gam, rupa otak dia pun jadi macam gam, makcik. Macam gam. Paru-paru dia, makcik, sahabat saya cerita, macam gam. Pasal apa? Kerja dia menghidu gam. Rupanya asid gam tu dia melokek. Malakek, tuan-tuan. Itu gam. Itu mat gam. Ada mat lain pula, mat tom, mat daun kotom. Daun kotom ni sebenarnya ubat untuk keluar angin. Tanya orang sini, Jelobu banyak daun kotom, aku tahu. Buang angin. Tapi kalau dah sampai setan daun kotom tu diminum, bukan untuk buang angin dah, itu untuk badangwang kepala. Badangwang kepala, tuan-tuan. Ya, jadi kita awasilah tuan-tuannya dalam bab dadah dan sebagainya ini. Dan saya minta satu, tuan-tuan, ini baik untuk remaja. Walaupun remaja ramai malam ni, lebih kurang ada 20,000 orang, insya-Allah. Tapi saya terpanggil untuk remaja-remaja, tolong ingat. Tolong baca satu doa, satu doa yang kalau boleh amalkan. Doanya simple saja, tapi takut, makcik, anak-anak kita ni. Kadang kita dah jaga elok di rumah, dia berkawan dengan kawan-kawan yang sama waktu dengannya, dah terlepas pandang dah. Di rumah elok, di luar kita tak tahu. Di sekolah elok, luar pagar sekolah kita hilang kawalan. Baik, tuan-tuan, Allahumma afi ibadaka min hadhihi syajaratil khabithah. Ini doa dia. Bahasa Arab tak apa, Allah terima bahasa Melayu. Apa bahasa Melayu dia? Ya Allah, jadikanlah hamba-hamba engkau ini membenci dan meninggalkan dari menggunakan pokok yang keji ini. Ini dikutip daripada tips-tips bagaimana menghindarkan gejala dadah ini, yang cukup hebat sekarang ni, tuan-tuan, puan-puan. Cukup hebat. Orang kono dadah nak pulihkan dia macam mana? Tanya Syekh Jamal Abdillah. Tanya. Orang tahu dah Syekh Jamal Abdillah tu dia nak buang ketagihan, kecanduan dadah dia.
Tapi ternyata kadang-kadang aura dadah tu dah masuk dalam dia punya urat-urat neuro otak dia, hingga kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey. Sebab itu istilah ataupun ikrar orang yang masuk pusat serenti pengasih, ikrar dia orang apa? Berjaya untuk hari ini, esok belum tentu. Nampak tak? Maknanya bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu secure, makna mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul lah tu. Kalau dah konu dadah ke tuan-tuan, itu duduk bawah kokok ketapang tu, Allah. Bayangkan bulan Ramadan ni, roh-roh balik makcik, roh-roh balik. Bayangkan anak kita raja dadah di kampung kita. Bawah kokok ketapang. Ajar reda. Nenyeh hidung. Padahal tak ada gatal pun, saja nenyeh hidung. Orang lain balik, roh-roh kita esok dalam alam tanah atau dalam alam barzah, dilepaskan roh-roh, bawa balik ke rumah. Tengok anak si Karim, Masya Allah, mengaji Quran. Bapaknya si Karim dah jadi roh pergi ke rumah, Masya Allah, anak aku, Allah hello, tercalon dalam akademi Quran. Sujud kubur aku, kata dia. Pergi pula rumah sebelah, tengok anak Milah pula, Allahu Akbar, jadi calon akademi Patasya. Nampak anak aku, pergi pula salam berbagi ke sana pula, tengok anak orang lain. Anak orang lain bagi makanan kepada si mati dalam bulan Ramadan. Dia dekat dah ni, 2 bulan lagi. Balik ke rumah, bacalah, ada yang berzikir, kan? Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah. Tengok roh mati mengintai daripada atas. Masya Allah, Allah, anak aku sujudlah, mati hati aku menengok. Inilah baku yang aku tinggalkan. Walaupun aku dah makan tanah, jadi bahan cacing dan ulat-ulat dalam tanah, Alhamdulillah, ini aset yang aku tinggalkan. Dah tentu budak tu rajin ke masjid punya hari tu, kalau jenis spesies macam ni, tuan-tuan. Kau poi-poi, Masya Allah, tengok, Allahu Akbar. Tengok mengintai, minta nak bawa balik ke kubur. Nak ada apa-apa, Amai nak bawa balik ke kubur. Amai tak ada apa, Amai dadah ada rendah ke, kata. Hai paniang kepala roh besok tu. Jangan main-main ni bapa orang. Ya, sebab itulah yarijun nar rajulun bakka min khasyatillah. Tidak akan disentuh api neraka seseorang yang pernah menangis kerana takut pada Allah. Baca. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah kita menangis? Orang pergi Mekah jangan cakap, tuan-tuan. Yang tak menangis pun jadi menangis. Tapi kita di Malaysia payah nak menangis. Di Mekah saya tahu, bila imam Mekah baca Quran, menangis imam tu, kita pun menangis. Bila imam baca doa, ni Ramadan ni Rejab, banyak orang pergi umrah, nak semayang dapat bulan Ramadan ni, semayang belakang Syekh Sulaiman Syekh Hassan Al-Mahdi dan sebagainya, apa nama, Abdul Rahman Sudais. Bila berdoa tu, semua orang berdiri, kan? Bila imam kata Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, Allahumma ansurhum ala al-yahudi al-ghasibin wa sainatil mu'tadin, Allahumma ankil al-masjid al-aqsa min al-mu'tadin, Allahumma arham syuhada al-muslimin fi Kashmir wa fi Bosnati wal Herzik wa fi Shishan wa fi Sumal wa fi Afghan wa fi Filastin wa fi Iraq wa fi Iran wa fi kulli makan wa fil ardil Islam. Doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya aziz ya ghafur. Menangis semua, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan yang baca doa, yang waktu kandungan doa tu semua faham ke apa imam tu baca? Ada yang tak faham, tapi bila tanya, "Ngapa kau menangis?" "Aku tengok kau menangis, aku menangis." Ada menangis. Tak apa, buat-buat menangis tak apa. Soal ibadah, buat-buat menangis tak apa. Kalau pelakon boleh menangis sampai terkeluar air mata darah, tuan-tuan, takkan kerana ibadat kita tak boleh menangis? Menangislah tuan-tuan. Macam Dr. Fatimah Ustazah dalam TV9 kata, menangislah, berdoalah, kata, menangis. Boleh syurga. Menangis.
Ni kita menangis tidak? Menangis bila tuan-tuan? Bila kita tengok anak kita tak lulus periksa. Kita menangis gembira anak kita lulus periksa, dapat sijil gadang-gadang, tapi anak kita tahu tak kiblat di mana? Tahu tak anak ke empat korek tulang Allah Ta'ala bagi pernah rukaan sujud dan menyembah Allah? Mampukah anak kita itu nanti bila kita sudah menjadi mayat, diletakkan di anjung rumah, mampukah dia jadi imam? Takut awak orang lain juga. Imam Mazmi jugalah, nampak gayanya. Imam Masjid Jami' jugalah, nampak gayanya. Patut kita dah kena buat makcik. Sekali kita kena buat. Kita buat macam-macam. Itu sebab ajak ke masjid. Kita nampak masjid bila ada kematian di rumah kita, tuan-tuan. Tak usah cakap orang kampung, tak usah cakap orang taman. Itu realiti. Kita kadang-kadang tak mau ke masjid, tapi bila ada kematian, siapa nama imam masjid tu? Baru dia bertanya nama imam. Nampak? Bukan orang sini lah, orang tempat lain lah. Dia pun datang, komeh semua. Assalamualaikum, mam, kata. Minta maaf, aku bukan imam. Imam tu hadapan tu. Dia tak kena imam. Nampak Surabaya ni semua imam, kata dia. Jadi maknanya tuan-tuan, datanglah ke masjid. Jangan sampai dah jadi mayat baru kita kelang kabut, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ada pihak masjid yang kadang-kadang sampai kata siapa meninggal, anak dia jadi imam. Kadang-kadang terpaksa buat macam tu nak didik supaya remaja fikir bahawa ini adalah fardu kifayah, bukan fardu tak payah. Pasal fardu kifayah ni longgar. Bagi dia orang kata apa? Kalau dah cukup, misal kata tuan-tuan, kalau dah ada azan bunyi, dah ada 2 orang semayang pun dah cukup lah. Selamatlah 40 pintu Karyah Kuala Kelawang Masjid Jami' ni. Tak berdosa 40 Karyah ni kalau tak ada kita buat semayang Jumaah di sini tiap waktu. Tapi dah ada 2 orang pun jadilah. Itu ada Bilal tu. Walhal muka masjid pun itu juga. Bilal pun dia juga. Imam pun dia juga. Berdoa pun dia juga. Bersalam seorang-seorang, makcik. Ini yang kita nak ubah ni. Biar kita tolak budak tu. Entah siapa? Anak si matilah, kata. Anak si matilah. Alhamdulillah, entah pun dah pakai kain pelekat lalala, dah pakai baju Melayu comel, ketayak putih, pilah jadi imam. Dia kata, Allah, imam saya tak biasa. Tak apa, kami ada di belakang. Salah kami tegur. Itu cara dia. Budak tu pun ke depan. Dalam hati dia, hantam saja dalam buku. Pasal dia tak belajar. Kalau dia belajar kan ada ilmu yang boleh bawa. Dia pun Allahu Akbar. Sekali imam kata, tengok bunyi Arab nampak tu. Bunyi memang bunyi Arab. Tunggu takbir kedua. Solat jenazah. Dia bantai anak rukuk depan jenazah mak dia. Yang pening makmum tak ikut, batal semayang. Udahlah mencangkung aja apa ikut makmum, mencangkung Nak ikut tak ikut. Dah macam berak dalam lalang. Astagfirullah. Yang Pak Abu menengok Pak Amir menengok Pak Soman. Macam mana nak ikut ke tak? Penyudah dah habis semayang semua, barulah seorang wak ke bertanya, nak, wak ni dah hidup 45 kali, 45 tahun dah. Hampir 30 tahun pergi solat jenazahnya, kok enggak ada rukuk-rukuknya ni, tapi hari ni ada rukuknya pula ni, kata. Apa kata yang anak dia tadi? Wak, inilah wak, kita kalau belajar wak, biar belajar sampai habis. Belajar sampai habis, kata. Iyalah belajar sampai habis, tapi wak enggak ada ni rukuk solat jenazah, enggak ada rukuknya ni. Itulah masalah wak. Wak tahu tak siapa yang meninggal ni wak? Yalah itu kau mak engkau. Apa pasal mak saya lah wak, saya kena bagi hormat lebih sikit, saya kena rukuk, saya tak suruh wak ikut. Kata amboi, pandai pula dah. Kalau gitu saya ni bodoh lah ikut kamu. Yang kau bodoh, aku pun bodoh juga, kata. Mengikut-ngikut ni payah, tuan-tuan. Dia mesti ada panduan-panduan Rabbani dia. Panduan-panduan Rabbani ni lah. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Telah kutinggalkan kepada kamu 2 macam perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh kepadanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita ni dah betul-betul kita berpegang sunnah. Tanggungjawab itu kita pikul. Ini yang kita ajak ke masjid. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi biarlah kita menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebenarnya muslimin muslimat, apa yang paling penting bagi kita ialah, dah cukup batu. Ada satu perkara tuan-tuan. Kita sekarang berada dalam zon nak ngajak anak beranak datang ke surau masjid.
Ada satu kes suami pakcik kau menerima menantu, tapi rupanya menantu dia ni dia suruh duduk sekali di rumah. Kata bapak kau, mesti kau lah anak dara bapak ni lah seorang, jadi kalau kau pergi ke tempat lain, sunyi bapak dengan mak kau, duduklah kalian di sini dulu. Esok lah dapat kerja tetap, esok pergilah kalian ke Seremban ke mana tu, sewa-sewa lah rumah-rumah di sini. Kau nak kerja di Kuala Lumpur, esok pergilah. Tapi ni hari elok duduk dengan bapak lah. Bapak pun nampaklah gaya juga lah, dah tua lah. Kadang-kadang tumbang, kadang tak ada siapa menentu. Ayolah pak, kata yang menantu baru, yalah pak, aku duduk dengan pak lah. Dah lama duduk baru tahu, rupa-rupanya menantu dia ko semayang okey, tapi dalam bab makan lagi okey. Tolak batu dengan kayu je. Rupanya memang raja menteri kedarah anak dia, anak menantu dia. Segala apa dia letak kotom, dia juga sapu dulu. Tom yam segala dia juga sapu dulu. Apa nama ayam goreng, dia juga sapu dulu. Ayam kita copong, tak dapat tengok. Memang pelahap betul rupa menantu aku. Kalau pasal makan, tolak batu dengan kayu. Bukan kata tom yam, Tom John pun dimakannya juga. Maknanya ibu bapa rahimahkumullah. Tapi satu baiknya, kuat semayang. Tu dia pula. Yang menantu dia pula perhati perangai ayah tu. Ini kes kita di rumah lah ni. Kes di rumah. Saya pun macam tu juga. Duk perhati ayah mentua dia. Apa ayah mentua dia kau jenis apa? Keluar pagi balik petang. Ada kala tak balik-balik. Kenapa tak balik? Cari duit untuk anak bini. Kuat bekerja, tolong ompek korek. Dia tak kira, memang betul-betul dia bekerja kerana nak cari rezeki. Tapi itu hebatnya ayah mentua dia. Kelemahan ayah mentua dia pula, satu, apa dia? Dia kuat bekerja, semayang tak penah-penah. Menantu tadi kuat makan, tapi malah bekerja. Kuat makan, semayang kuat. Ayah mentua dia pula kuat bekerja, makan kurang, semayang tidak pula. Macam mana cara nak bernasihat antara anak beranak? Ya, kau nak dinasihat bapak, yang bapak nasihat menantu baru duduk serumah kang, esok lari pula dengan anak-anak aku sekali kang, kau merajuk hati tu. Apa nyudah apa nak buat makcik? Apa nyudah? Saya bagi satu strategi, ajak main dampapan. Dampapan tu. Suruh ayah dia sebelah sinun, menantu bola kau. Jalanlah. Ayah, saya jalan dulu ya. Jalanlah kata ayah. Dia jalan dulu. Menantu jalan dulu. Menantu jalan. Ayah, makan ya kata. Kan makan kan? Apa kata ayah tu? Kau memang kalau pasal makan kau nombor satu, makan aja kau juga kata. Jadi dalam diam-diam tu kono juga kan. Tapi dia tak boleh marah, menantu tak boleh marah pasal dalam permainan. Kan. Kita nak marah, pasal dia beradik payah kadang-kadang. Copek terasu kan. Jadi aja kau kalau pasal makan memang kau kuat makan. Kerojo pemalas kau kata. Dalam diam-diam. Datang ayah dia pula jalan. Ayah jalanlah ayah kata. Kau menantulah merah muka. Ayah dia berjalan. Haji, dapat haji ayah. Apa kata menantu pula? Ya, orang nak pergi haji kena semayang ya kata. Ayah dia pun merah je mata ayah. Nak marah tak boleh dalam permainan kan. Itu teknik namanya. Sebab itu Nabi ni diutus dalam 4 sifat. Siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Kadang-kadang kita siddiq, tabligh, amanah ada, tapi fatanah ni kadang-kadang. Fatanah ni strategi uslub dakwah. Uslub dakwah. Kau nak ikut orang, tapi kau nak jaga-jaga. Nak ikut orang pun prinsip jangan lari. Jangan jadi macam kes dekat Afrika. Doktor orang putih nak bersyarah tempat Afrika. Orang Afrika tu makcik minta maaf, semua bertelanjang. Jenis orang kuno tu, tak pakai baju, tak pakai seluar. Yang doktor kau kena berceramah depan orang macam tu. Bayangkan kalau depan dia ada 300 orang tak pakai baju, tak pakai seluar. Doktor tu aja pakai baju, pakai seluar. Tak kepolik nampak doktor tu. Jadi doktor dalam kapal terbang, esai ni nak ceramah depan orang tak pakai baju, pakai seluar. Kalau esai tak pakai baju, kalau esai pakai baju, pakai seluar, orang tu tak pakai, nampak polik juga aku seorang ni kata. Jadi tak apalah. Macam mana cara? Biarlah aku menghormati budaya orang tu. Nampak? Dia gadai prinsip dia. Kan? Dia kata macam lah, kalau macam tu tak apalah. Timbul idea, tak apa. Esai nak berceramah tempat orang tu besok, esai pun sama juga macam dia orang juga. Tak payah pakai baju, tak payah pakai seluar. Baru cantik.
Baru orang tu rasa tak terhina pasal Samu, nampak budaya Samu. Dia pun duduk dah belakang stage, relax dah. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Walhal tok batin kampung tu dah bagi tahu pada orang kampung dah. Dia kata, wahai anak-anak buah semua, ini ada doktor datang dari Amerika nak bagi syarahan sama kita. Jadi malu kita kalau tak pakai baju, tak pakai seluar. Cari mana daun-daun kayu-kayu pakailah, ya. Nanti malu kita. Jadi rupanya orang di kampung yang dah kuno ni disedarkan oleh tok batin dia supaya pakailah baju seluar, menghormati tetamu yang datang daripada luar nak bagi ceramah. Takkan kira nak boleh nak peni je kerja je. Dah, penyudahnya masyarakat kampung tu pakailah baju, pakai seluar. Jadi doktor tadi nak standby berceramah dah ke? Dah tunggu dah balik tabir. Sekarang diperdengarkan, dipersembahkan. Doktor kita nak menyampaikan salah. Buka tirai, dia seorang yang tak pakai baju, pakai seluar, orang lain pakai seluar semua. Itu saya kata tadi, jangan ubah prinsip. Tujuan kita satu, tapi kadang-kadang itu cara tu yang uslub dia tu yang berbeza, ya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu agenda amanah daripada pihak masjid kita ini insya-Allah yang perlu kita selesaikan. Yang ini sebenarnya tuan-tuan adalah satu pokok utama perbincangan kita juga, sebab banyak orang lupa bila dia nak meninggal besok. Bila saya nak meninggal, mungkinkah ana akan tarik tali leher peguam saya dan kata aku nak mati. Jadi harta aku ni semua disedekah pada orang fakir miskin. Apa kata peguam syariah kata, Akhil, betul lah niat kau tu lah bagus lah tu, kau pun mati lah nampak ngah. Tapi satu aja, dalam hukum Islam, dalam hukum pembahagian harta Islam, kalau banyak mana pun harta kau yang kau boleh sedekah hanya 1/3 sahaja. Jadi yang banyak-banyak ni dia buat apa? Sebab waktu dah nazak baru kita nampak jalan sama ada ke syurga, zaman kena ke Allah. Waktu tu yang kita pakat semua pakat, ada harta bagi semua, aku nak balas, aku nak tutup. Sebab apa? Sedekah adalah merupakan umpama air yang datang menjiruskan api sedang menyala, kata Nabi. Maksud hadis. Maknanya kalau itulah kita faham, waktu jagulan nazak ni tuan-tuan, kita kena banyak bersedekah. Bayangkan di waktu akhirat nanti Allah bagi 3 hari. Aqil, pergi cari saksi, aku nak hisap kau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung dan nilai amalan perbuatan kamu sebelum kamu dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi boleh tuan? Sikit lagi boleh? 5 minit boleh ya? Insya-Allah. Tahu lah lalongoh lah tu dah. Baik, ya. Bila sampai di akhirat besok dalam keadaan punya rasa kerdil ketika itu, waktu tu Allah, kalau kapal haji berlabuh di Pulau Pinang dulu, tengok huge besarnya kapal tu. Kapal Titanic dalam filem orang putih, besar gadang. Tapi bila kapal tu dah berlayar di tengah-tengah, besar kumen je tuan-tuan. Kalau tengok daripada kapal terbang, itu gambaran nak bagi tahu betapa kerdilnya kita makcik besok di yaumil mahsyar. Kadang-kadang kita berasa gadang sangat kat dunia, di akhirat kerdil rasa. Sebab itu saya katakan bahawa tuan-tuan perempuan, waktu hari hisab berlaku, tiba-tiba tuan-tuan perempuan tengah sibuk nak cari saksi, mana nak cari tuan-tuan? Alangkan orang pergi haji pun kadang-kadang ada yang tak balik-balik sosial kerana nak pergi buang air aja. Tanyalah orang urusan lembaga urusan dapur haji. Tuan-tuan, tiba-tiba tengah cari-cari, berdebab, nampak satu karung. Buka-buka karung tu, pahalu, ringgit akhirat. Dari mana pula datang ke? Inilah kata malaikat, kau dulu pernah kau duduk di mana? Aku duduk di apa je lebu. Di mana pihak kau semayang? Bukan Masjid Jamik Kuala Kelawang. Masjid Jamik Kuala Kelawang lah. Itu memang pot aku lah tu. Kau lah yang dulu rajin bersedekah hari tu, ada RM10. Niat kau pula ketika itu memang solid molid. Jadi terangkit lah sedekah kau RM10 itu. Terimalah sekarang, ikutlah balasan dia. Di saat orang sibuk nak minta syafaat Nabi, ingat dekat akhirat tuan-tuan, semua orang cari Nabi. Kaum Nabi Musa cari Nabi Musa, kaum Nabi Isa cari Nabi Isa, kaum Nabi Hud cari Nabi Hud yang mereka ganyang Nabi Hud dulu. Kaum Nabi Ibrahim cari Nabi Ibrahim yang Ibrahim cuba dibakar oleh Raja Namrud laknatullahi alaih. Semua akan cari nabi-nabi tu balik, baru nampak keterangan Allah tu yang benar. Tapi rupanya Nabi Ibrahim kata, aku sendiri kena bakar. Hud kata, aku bagi solat, aku minta pada Allah turun bala, habis dengan kami sekali, kaum habis hancur. Nabi Adam
minta syafaat, aku sendiri kena halau daripada syurga Allah, kata Nabi Adam. Orang habis nak cari syafaat kat siapa? Korang jangan cari orang lain. Nun, orang berlungguk ramai tu, kata Nabi-Nabi lain. Cari. Rupanya kita sajalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut beruntung, tuan-tuan. Cuba-cuba orang yang hanya boleh ada autoriti nak bagi syafaat ketika itu, tidak ada Nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselawatkan sebentar tadi, tuan-tuan. Dan kita sentiasa sebut dalam solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita sentiasa kita sebut kalimah-kalimah selawat ni, tuan-tuan. Yang kita sebut dengan zikir, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebab itu ulama-ulama kata Yasin, Toha, ini semua nama-nama Nabi juga. Ini Rasulullah SAW sahaja yang boleh syafaatkan ketika itu. Sebab itu orang yang berdamping dengan rumah Allah, orang yang berdamping mengucap kalimah-kalimah membesarkan Rasulullah SAW, bila pergi akhirat besok, dia tengok, inilah orang yang aku minta, aku sebut, aku sanyung-sanyung kat dunia. Nabi pun tengok, betul, sah, memang kau lah dulu kau, bukan orang lain. Tak semangat kita di akhirat, tuan-tuan. Ditambah pula dengan karung kita sedekah kuat hari tu. Sebab itu ibu bapa rahimakumullah, di akhirat sedekah boleh menyebabkan sedekah jadi satu makhluk nanti. Makhluk sedekah inilah boleh padamkan api neraka. Sedekah boleh ampunkan dosa. Sedekah boleh mengangkat darjat kita. Sedekah boleh tingkatkan martabat nanti di dalam syurga Allah. Sedekah boleh menghisap awal di mahsyar. Dan sedekah boleh melindungi kita di akhirat, insya-Allah, juga di alam barzakh. Tuan-tuan, sebab itu muslimin muslimat rahimahullah, bila Nabi ditanya oleh sahabat, sedekah mana yang paling tinggi, paling aula, paling tinggi nilai sedekahnya ya Rasulullah? Nabi menjawab, sedekah ada 3 perkara. Pertama, Nabi kata, sedekah yang diberi ketika kamu sihat dan senang. Cantik, tuan-tuan. Kita sihat ni, kita sihat senang. Apa salah malam ni bapak rahimakumullah kita infakkan sedikit daripada pemberian Allah ke rumah Allah Masjid Jami' Kuala Kelawang ni, insya-Allah. Boleh, tuan-tuan? Satu. Yang kedua, waktu ketika kita rasa takut jadi miskin, duit betul-betul tinggal RM50 suku aja untuk hidup satu hari ke, tiba-tiba ada tabung datang pula. Nabi kata, waktu kamu rasa takut tak cukup, time itulah kamu sedekah, insya-Allah barakah, tuan-tuan. Tapi aku pun cakap boleh, kadang-kadang payah juga nak buat tu. Kita, tuan-tuan, kalau setakat bagi buah, tambah musim, oh komen doroyan udah luruh, moh kita cepat pergi suluh, musim doroyan, banyak saudara mari. Maknanya kalau setakat nak bagi buah durian, buah semangka, buah tembikai, buah cempodak, ambillah cempodak tu lah, banyak daripada berulat dia makan buah. Ruh, ambil lagi lain kata. Mana kata ambil lah, jiran-jiran siapa datang panggil orang kamu ambil, daripada dia makan koro je. Setakat bagi buah ni, bagi barang-barang kita sanggup bagi kat orang, tuan-tuan. Tapi namun kalau nak tukarkan nilai barang tu, durian tu selungguk, kita buatlah harga 20, kita buatlah harga selungguk semua sekali tu, dalam banyak tu buatlah RM50. Tukar dengan nilai RM50, RM50 tu cuba bagi pada orang kita nak bagi durian tadi. Terasa, tuan-tuan, pasal itu roh duit tu bahaya tu. The spirit of money tu. Tapi barang tak nampak, barang tak apa. Ambil duit anak nanti dulu. Sebab itu orang sakit, tuan-tuan, jangan main-main. Bagi buah tak mahu dah. Anggur palang, tak boleh. Apple, ini boleh makan, tak boleh buka lagi. Tak boleh makan, tak boleh, ambil lah 100. Letaklah buah bantal. Letak buah bantal. Ondak juga dia, belum sakit lagi sebenarnya. Dia kalau betul sakit dah tak tahu nilai duit dah. Itu sakit. Kan? Baik, itu manusia lah. Yang saya nak sebut ialah waktu ketika kita rasa takut jadi miskin, dan akhir sedekah ketika kamu rasa nak jadi kaya. Sedekah, tuan-tuan, insya-Allah, tuan. Mudah-mudahan dengan sedekah ibu bapa rahimakumullah mampu mengangkat kita nanti di akhirat, insya-Allah. Siapa yang nak doanya dimakbulkan oleh Allah, nak hilangkan susah kita, tolong selesai dan bantu masalah orang lain. Dan ini bukan nak tolong bantu masalah orang lain, bantu rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan, masya-Allah besarnya sumbangan kita. Dan bersedekahlah, kata Nabi,
ibu bapa rahimakumullah, ketika kita sedang senang dan sihat, ya, yang saya dah sebutkan tadi. Dan jangan tangguh-tangguh hingga nazak baru nak sedekah. Dah sedekah, balik sekarang amal doa ni pula. Apa dia? Ini doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Ali. Ya Ali, aku ajar kat engkau satu doa. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya wasi'ar razzaq. Payah ustaz bergulung lidah nampak. Bahasa Melayu. Ya Allah, cukupkanlah aku, cukupkanlah keluarga aku, boleh ubah juga dengan rezeki yang halal. Tambah sikit lagi barakat. Dan jauhilah kami, jauhilah aku daripada rezeki yang haram, tambah lagi dan syubhah. Semoga ianya dapat mengingatkan kita supaya segera meninggalkan maksiat dan memperbanyakkan ibadat. InsyaAllah tuan-tuan, di luar sana saya ada bawa buku Kaya Sebelum Miskin. Kalaupun pakcik, makcik tak larat nak baca dah, bagi letak senaskah satu seorang letak di rumah. Mudah-mudahan kalau anak kita jadi orang yang kaya satu hari nanti, dia tahu erti kaya sebenarnya apa, erti kaya itu. Ini karangan keluaran Intim Record, karangan saya dengan Razi Armansur, seorang penulis orang Jawa. Kan Razi ni penulis kata-kata hikmah, motivasi. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendiri apa yang sebenarnya saya nak kata dengan Kang Razi, dengan titipan kata-kata beliau. Dan juga adalah gambar-gambar nostalgia saya zaman rock dulu, gambar di Indonesia sikit, gambar waktu zaman muda, zaman rock kapak, belum sampai rock gergaji tu, gambar dah bertaubat. Tengok ada sini sikit banyak lah, gambar tu kecil-kecil. Dan juga ada cerita mengenai penghijrahan kita sedikit sebanyak, insyaAllah. Ini buku pertama, buah hasil kita selama hampir 15 tahun kita bermusafir berdakwah. Alhamdulillah, inilah satu ni, tolong tengok-tengok di luar sana. Dan juga CD-CD ceramah, kuliah-kuliah yang dia langsungkan seluruh negara. Dan juga CD yang terbaru keluaran Intim Record, iaitulah Di Bawah Satu Cahaya, CD album nasyid. Tolong dapatkan, biarlah ada perubahan dari segi influence lagu, biar anak-anak kita tak boleh nafi dia orang suka melagu. Bagilah lagu-lagu yang ada irama nasihat, insya-Allah taala dapatkan di luar sana. Dan juga ada kismis minda, ya, bagi anak-anak beramal cara minda, nak menghafal, nak mengelakkan apa nama kita ni pelupa dan sebagainya, boleh amalkan juga kismis, kita buat sikit je di luar, ya. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan bolehlah kita war-warkan kepada siapa-siapa yang tak dapat, boleh pas-pasikan kepada dia, masya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kelewatan, dan mohon maaf atas segala kelenguhan tuan-tuan perempuan menunggu habis. Saya macam tu kalau dapat mikrofon payah nak berhenti tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak, ya. Lagi satu pasal saya datang jauh. Bila saya datang jauh, kalau saya ceramah sejam, saya kata tak berbaloi saya datang. Jadi sekurang-kurangnya dah sekali ni berjumpa, insya-Allah taala mudah-mudahan kok kali lain insya-Allah ada rezeki kita bersama. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Ada hadaran dari kamu saya di Masjid Jami' Kuala Kelawang. Sama-sama kita mereratkan silaturahim, dan kita bersama-sama untuk memperbesarkan lagi institusi masjid untuk karya kita sendiri, insya-Allah. Terima kasih. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik sudah tentu datang daripada mereka yang tidak baik. Termasuk kalau saya terlontarkan perkataan tak baik, tersinggung pula ibu-ibu, bapa-bapa yang tercinta. Ampun, maaf zahir dan batin. Bukan tujuan saya menghina, mengherdik atau apapun. Langsung tidak terniat. Sekadar balighani wal ayah, sampaikan dari kuala sepuluh ayat kata Rasulullah SAW. Itulah tanggungjawab saya. Terima kasih kepada Ustaz Azmi yang sebenar-benarnya sebagai tulang kuat belakang dalam program, dan juga pihak masjid, pihak jabatan agama, semualah yang terlibat, yang saya tak boleh nak sebut banyak sangat. Kerana insya-Allah kamu akan menjadi sama-sama menjadi saksi atas kerja-kerja dakwah kita bersama pada malam, insya-Allah taala. Terima kasih banyak-banyak. Syukran jazilan. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Cicah kopi dengan apa balik, aku dah nak balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.